Yasin mana? Yasin dah. Dia buat live ke? Ha? Mana punya tu? Dia mic tu on dah atas. Mic on dah atas dah. Tengok. On dah. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mic tak buka. Masukkan. Dia tak cucuk je. Cucuk di handset. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan dimasukkan ke dalam syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan juga cobaan seperti mana yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka ditimpa kepapaan, kemiskinan, kemusnahan harta benda dan serangan wabak penyakit. Mereka digoncang oleh ancaman bahaya musuh-musuh mereka, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersama dengannya, bilakah akan berlakunya, bilakah akan datangnya pertolongan daripada Allah? Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
ayah-ayah, abang-abang, muslimin, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah pada hari ini setelah negara kita dikejutkan dengan gelombang yang ketiga menyebabkan berlakunya PKP 2.0. Allah menguji kita sebagai umat Islam yang kita ni subhanallah sabar taat perintah. Orang kata jangan mai semayang di masjid. Dia tak mai di mayang di masjid, dia semayang di rumah. Tu bagus. Ada orang duk kata, dia kata aku baru nak taubat, depa tak bagi pi pula. Ada pula lagu tu. Tapi bila masjid buka dia tak mai pun. Pasal apa? Orang Kedah kata ni jenis mangkak. Orang jenis mangkak ni dia macam buah juga. Kalau derian mangkak ni orang Terengganu panggil derian kerang. Dia keras, tak boleh buat binatang apa dah. Nampak cantik, nampak lawa, buah dia meriah, tapi tak boleh bagi manfaat. Jadi ada masyarakat yang macam tu. Dia saja nak cari pasal, saja nak buat hingat. Kerana orang dalam dunia hari ni dia akan terkenal dengan dua benda. Pertama, dia buat baik, orang kenal dah. Buat baik, memang orang kenal dah. Yang kedua, dia buat kerja bodoh, orang kenal. Jadi kalau nak jadi famous dalam Facebook, dalam negara kita ni, buat benda gila viral, orang kenal. Jadi ujian yang Allah timpakan kepada kita. Kedah kemarin naik pula kes. Kenapa Allah Ta'ala naik turunkan kes yang ada dalam negara kita? Antara sebabnya kita masih duduk di takok yang lama, tak berubah. Sembahyang kita tu duduk di tahap yang lama. Tahap tu kita tak peduli dah keluarga kita semayang ke tak semayang ke. Ada pula dia kata mari ni syok aku tak kena pergi Jumaat. Boleh aku pergi tanam pisang lah apa semua. Dia syok. Dia kata melok maghrib-maghrib duduk tepi jalan. Aku tak biasa dapat lagu ni. Ni nikmat ni. Waktu maghrib boleh duduk tepi jalan, tak gaduh pergi masjid. Akhirnya tak semayang, tak tutup aurat. Yang tutup muka. Kali dengan pengkuliah pada tengah hari ni tutup muka. Tengok seraya duduk rapat-rapat ni, lagi hampa kata aku buat main pula, padahal hampa yang buat main. Contoh pakat lawan kata. Benda tak nampak pakat lawan kata. Maka kita pada hari ini nak ambil sikit manfaat daripada peringatan yang dikhabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang layak bagi nasihat. Tidak ada seorang pun dari kalangan asatizah kita, dari kalangan rakyat kita, guru-guru kita untuk menyampaikan nasihat, melainkan nasihat itu diambil daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena nasihat Rasulullah itu sangat baik. Kita hanya ambil sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Kalau dah biasa dengar, kita ulang dengar. Tu je lah. Dengar banyak kali dah, duk ulang benda tu ya. Itu yang duk makan nasi daripada kecil sampai ketua tu, duk ulang benda sama. Wah tak makan gandum lah hari ni. Hari ni makan gandum. Besok makan sambal. Lusa pergi makan dedak ikan pula. Lepas tu makan pelet lembu pula. Tukar-tukar. Dah dia makan nasi serba tu lah. Dah kencing manis pun nasi juga. Pasal apa? Benda sedap. Maka orang yang sedap dengan ilmu, walau diulang-ulang berkali-kali, dia akan seronok mendengar ilmu tersebut seolah-olah kali pertama baru dia dengar. Tu ahli yang mengaji. Kata Nabi SAW, ni Nabi pesan. Nabi kata la tukthirul kalama bighairi zikrillah. Nabi sebut, Nabi habaq dekat kita, jangan duk banyak cakap benda-benda yang tidak mengingatkan kita kepada Allah. Jangan kamu perbanyakkan percakapan selain untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Tak tahu nak buat apa Ustaz PKP ni. Tak tahu nak buat apa. 3 minggu dah kena kurung, tak tahu nak buat apa. Quran sampai berabuk tak ada baca. Boleh kata tak tahu nak buat apa. Ustaz tak tahu, kalau tak tahu nak buat apa lah ni. Mana pun tak boleh pi. Ya, walau mana tak boleh pi, tapi kita masih boleh beribadat kepada Allah Ta'ala. Nabi kata jangan banyak bercakap melainkan pada barang yang mengingatkan kita kepada Allah. Kata Nabi, fa inna kathratal kalami bighairi zikrillah
Sesungguhnya bercakap pada barang yang tidak mengingati Allah. Banyak bercakap benda yang lara, banyak bercakap benda maksiat, banyak bercakap benda kosong, nyembang benda kosong. Kata Nabi SAW, qaswatun lil qalbi, menyebabkan hati jadi kerah. Tanda hati kerah ni, dia malas nak buat ibadat. Bila jawatan kuasa bagi kad 50 orang minggu kedua, minggu pertama Jumaat boleh pi, bila dibenarkan mula-mula buka tu boleh pi Jumaat 50 orang. Jadi AJK kata pukul 12.30 kena ada di masjid dah. Apa yang dia buka awal sangat tu? Ha? Nak buat penatang apa pukul 12.30 tu dalam masjid? Zuhur 1.30. Gila apa ni? Mujak dia suruh main ke 12.30. Kalau dia suruh main ke 3, anak mayang apa? Allah bagi peluang main masjid awal. Masjid ni tempat paling mulia dalam muka bumi ni. Tempat yang Allah suka, masjid. Tempat yang Allah benci, pasar-pasar. Bukan kata tak boleh pi pasar. Boleh. Rasulullah pun berniaga, sahabat-sahabat berniaga. Cuma Nabi habang tempat yang paling Allah sayang, masjid-masjid. Tempat yang Allah benci, pasar-pasar. Karena apa? Karena dalam pasar ni banyak maksiat. Betul tak? Kita masuk dalam pasar malam, kau ni zaman dulu, zaman lah tak tahu dah kata tak. Dia jual CD dangdut tu, dia bubuh TV, pasang gamak lagu gelek-gelek. Kita lalu kita tengok dia buat maksiat, dia ajak orang dengar ramai-ramai. Pakatlah orang tengok lagu duk gelek, laki perempuan tak tutup aurat. Berlaku tak? Berlaku kan? Ada yang meniaga pasar malam, dia tidak salat, tidak menutup aurat, dia mendedahkan barang yang tak patut didedahkan. Maka tempat tu tempat tak elok. Orang suka pi tempat lagu tu. Masjid ni orang tak apa nak main. Main ustaz, main kencing. Tak siapa kencing? Masjid R&R. Ni apa buat zaman suruh main kencing, suruh main berak. Sampai tak berasa nak semayang langsung di masjid. Seronok. Asal nak berak cari masjid. Ayak tak ada cari masjid. Ni musim dua nak main musim panas ni. Ayak kering. Tok Imam pun main masjid, tengok-tengok penuh orang. Ini memang tanda-tanda kebangkitan Islam. Sembahyang subuh main dengan bah. Ini satu gelombang kebangkitan orang Melayu. Subhanallah. Penuh, habis kayu rendah. Beratok nak mandi, nak sembahyang. Tok Imam terkejut, buat live. Subhanallah. Penuh hari ni tuan-tuan. Tak pernah berlaku dalam sejarah. Saya jadi imam dekat 15 tahun dah. Korek kubur 15 tahun, haram tak korek. Tak pernah lagi ni. Rakam. Subhanallah. Tata tanya awak hampa main ramai-ramai ni, hampa bertaubat ke apa? Dak. Taman kami ayak tak ada. Ayak tak ada, dia nampak masjid. Ayak tak ada, dia cari kolam masjid. Alhamdulillah. Ingat juga nak main masjid bila susah. Yang kita bimbang, waktu susah pun tak ingat pada Allah. Dah waktu senang tak ingat dekat Allah dah. Waktu Covid susah macam ni, tak boleh cari makan, tak boleh bergerak, tak boleh buat itu, tak boleh buat ni, masih tak ingat pada Allah. Tu tanda hati kita telah mati. Sebut kata nak baca Quran ya, ngeliat lagi kunci pintu tu, slot pintu tu, kita nak buat majlis bacaan Al-Quran, seorang satu juzuk baru boleh balik. Satu juzuk pula dah. Saya kalau juzuk Ammar Ustaz, awal-awal tu saya tengah-tengah lagi saya belit-belit, lambat habis. Sebut kata nak majlis nak baca Quran, dia berat. Pasal apa? Hati dah mula kerah. Tabung lalu rasa nak bubuh RM50, rasa berat. Bos RM1 laju ke? Laju. Si abang orang sebelah, bos RM1 masjid dah lawa, bos banyak-banyak apa? Bos apa banyak-banyak? Rugi. Pok ni jenis simpan duit. Dapat duit simpan, lepas tu tak belanja, duk bagi orang. Dia hasut orang. Ada jenis tu. Tapi dia semayang, dia tak mau duduk luar, dia terhangat, duduk dalam ada aircon, derma RM1. Bukan di masjid ni, masjid Pekan Merebuk. Ni masjid apa? Ni masjid Al-Bushra kan? Bukan, masjid Al-Bushra ke sama? Sama. Hak tu nak habang hak tu tadi tu.
Bak derma dia kedekut, tapi dia nak semayang nak duduk tang aircon. Siap kempen orang ni. Hang duduk derma banyak-banyak ah. Padan bos ringgit ah. Allah, tak bagi dekat rumah Allah pun dia ajak dia kempen orang ni. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Orang yang jauh dengan Allah Ta'ala ni, kata Nabi, ialah orang yang hati dia keras. Dah bila hati keras, macam mana dia nak dekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kerana hati dia telah pun keras. Baik, Nabi sebut dalam hadis yang lain. Nabi kata apa? Nabi kata, lau ya'lamun nas, kalaulah manusia itu mengetahui, kata Nabi SAW, lau ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awal, kalaulah manusia itu mengetahui betapa besarnya pahala azan dan juga pahala salat di saf yang pertama. Waktu orang tak berebut nak jadi tok imam, orang berebut nak jadi tok Bilal. Ke terbalik, orang berebut nak jadi tok imam, tak mau jadi tok Bilal. Jadi tok Bilal masa mula-mula semangat 3 bulan mula. Lepas tu dia mengeliat, dia azan di rumah. Tak apa dia main azan Jumaat. Hayya 'alal falah. Orang duduk kampung kata apa? Confirm Jumaat hari ni. Pasal suara ni akan keluar hari Jumaat saja. Hari lain dia duduk di mana? Duduk di rumah. Buat apa? Balur orang daun. Lepas tu pergi tunggu elang masuk. Orang tanya, hang kerja lah? Tak ada kerja apa, saya pegawai masjid. Oh, pegawai masjid, bayang di rumah. Tak larat dah nak pi. Tu tak lepas jawatan. Lepas buat apa? Lepas pun saya nak makan apa? Hak tu lah. Nampak? Kelebihan azan tu lebih besar daripada menjadi imam. Kerana imam tanggungjawab dia berat. Tapi nak jadi tukang azan ni pun ada adab. Orang yang nak azan ni kena ada adab. Bila sebut azan, dipanggil muazzin, orang yang melaungkan azan. Antara tukang azan Nabi SAW, Sayyidina Bilal bin Rabah. Antaranya Sayyidina Abdullah ibnu Umi Maktum. Ni tukang azan ni. Perangai orang yang nak azan ni sampai kita tulis di masjid, Bilal. So apa buah nama Bilal? Nisbah kepada seorang sahabat Nabi yang sering melaungkan azan di zaman Rasulullah SAW. Perangai dia macam mana? Pernah azan di masjid? Tak pernah azan? Pernah azan di masjid? Pernah azan? Pernah azan di masjid? Tak pernah? Pernah azan di masjid? Tak pernah? Abang pernah azan di masjid? Tak pernah? Kemah dia biasa azan di masjid. Orang yang azan di masjid ni, apa yang dia habaq dalam azan tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dia habaq dekat orang. Tapi dia balik rumah, perangai dia tak sama macam azan. Dia balik di rumah, perangai dia tak macam dengan azan. Tak boleh. Dia mesti jaga adab sebagai orang yang mengajak orang ke arah solat. Dalam azan tu dia kata apa? Hayya 'alas salah. Dia ajak orang main buat baik. Dia habaq pula dekat orang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada. Bahawa Rasulullah ini, Muhammad itu adalah Rasulullah. Dia tolong habaq dekat orang. Tapi dia balik rumah, dia sendiri tak percaya hak Nabi kita, Nabi Muhammad itu dilantik oleh Allah Ta'ala. Perangai di rumah berubah. Cakap dengan mak tak elok, cakap dengan kawan tak elok, dalam Facebook duk maki hamun orang, kata ke orang macam-macam, dengan jiran tak baik. Tapi azan di masjid, balut serba ni 18 kali. Ni 15 meter sampai luar. Bolik serba ni besar kepala ni, main azan. Tapi tak ada adab. Mak kata, mak sakit tua, tak peduli. Mak pakai pampers kat rumah, tak larat nak bangkit pergi beli ayak, mak kencing dah. Dah tak kira. Cik nak pergi azan, cik tok Bilal, depa bayar gaji, cik kena pergi azan. Ni mak hang cik oi. Contoh, kena jaga adab. Adab bukan senang, bukan semua orang boleh main pegang mic, petik butang mic tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, orang tengok siapa yang memanggil.
Waktu nak jadi tukang azan di Masjidil Haram bukan calon-calon orang. Dia kena tahu rukun azan, nak beralih kat mana, nak ulang waktu mana, lafaznya kena betul, makhrajnya kena betul. Tidak? Jadi kalau siapa tahu fadilat tu besar, dia akan azan. Tapi orang yang azan ni kena ada ilmu, jangan duk buat lebih kurang. Dah ada azan musim PKP ni, kok suka dia nak azan. Dia tak tahu tengah hari Zuhur, as-salatu, dia tak tahu. Lepas tu dia buat sedang nak sebut buyutikum tu dia tak tahu. Tak ada. Dia kalut nak azan tapi tak ada ilmu. Berlaku ni musim PKP ni berlaku. Orang kata tak yalah, balik ngapai dulu azan ni bagi faham. Tak, dia nak pulun dia juga. Dia pulun juga. Lah kali tak as-salatu fi buyutikum, an-naumu fi buyutikum. Tidaklah kat rumah hampa oi. Lena sekampung. Jangan buat main. Jadi pahala dia besar, maka ambil peluang. Ada satu orang hamba Allah, Nabi cerita, dia ni duduk bela kambing di balik bukit tu, punya jauh, balik pada bukit sana lagi. Bila dia nak semayang, Nabi kata dia nak semayang seorang dia azan, dia qamat. Maka Allah sangat sayang kepada orang yang macam ni. Walau seorang-seorang azan, tak mesti azan di masjid. Dah kita duduk tempat kerja, azan di tempat kerja. Tidak. Lepas tu bila orang panggil, ni Tok Bilal, bila sebut Tok Bilal, nisbah kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, orang yang kuat salat, orang yang ada adab, orang yang tak meninggikan suara, orang yang sangat baik. Tu tukang azan. Jangan buat habis orang. Lepas tu seriau nak azan. Azan kat baby boleh dia tak kena ida. Azan kat orang kampung. Wasafil awal, dan semayang di sah yang pertama. Ni nak main duduk sah depan ni. Kena beringat Kalau hak jenis main duduk sah depan ni, mayang ikut dah nak ngusing sakit dia garu pala dah sakit dia gitu. Sat-sat duduk belah hak. Bawa main bekas pula. Dia ludah simpan tepi dia. Tapi duduk pun tepi lah kalau hak jenis duduk ada kahak-kahak nak ludah tu. Tak, dia nak main duduk di depan. Baik. Summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Nabi kata kalau depa tak boleh nak azan, depa tak dapat nak solat di sah yang pertama, kata Nabi SAW, mereka akan buat undian sekalipun. Buat undi. Ni sah pertama Jumaat, buat undian. Minggu depan siapa pula nak duduk sah depan? Berebut. Kita sebaliknya, mai kita cari hak belakang, relax-relax tu, payah ada depan duduk belakang. Terbalik. Ni Nabi kata tawaran istimewa yang kurang pelanggan. Apa dia? Azan dengan sah pertama. Mula-mula jadi Bilal semangat, lama-lama slow. Siapa beli motor baru lah 3 bulan, masuk 4 bulan, kan? Debu. Beli NMAX, basuh dia, dia cover dia besar, lak merata, tata keluar ADV 150. Mula dia nampak hak ni cover ni tak apa nak clear, tidak tak apa nak ni pejam, tak apa nak rat. Mula. Pasal apa? Dah lama. Gitu lah. Jadi kena ambil semangat hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi kata walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilaih. Kalaulah mereka mengetahui, seandainya mereka mengetahui besarnya pahala ke masjid, besar pahala pergi masjid, ulang balik main masjid ni untuk melakukan solat berjamaah, Nabi kata lastabaqu ilaihi, mereka akan berlumba-lumba nak pergi mana? Nak pergi masjid. Berlumba-lumba ni, dengar kata siapa yang terawal sahaja kita benarkan, penuh tutup agak. Dia pergi jawab kat Tuhan lah, siapa tutup. Dia tak ada usaha. Kalau dia tahu kelebihan, ada orang, saya ada 2-3 tempat saya pergi mengajar, mereka jenis berebut nak ID imam waktu maghrib, azan maghrib. Subuh tak ada siapa nak berebut. Apa main berebut waktu subuh.
Mainlah berebut nak azan masa subuh ke, nak wirid masa subuh ke, nak zikir masa subuh ke, nak tarhim masa subuh ke, main. Tak, dia kalut main masa maghrib. Subuh dia tak main, dia lena, haram tak sembahyang pun. Ada juga lagu tu. Jangan. Jadi kalaulah kelebihan solat berjamaah tu kita tahu, semua berlumba nak main. Semua berlumba nak main. Tapi pasal kita tak rasa apa, kita buat lebih kurang. No, imam Masjidil Haram qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan yang tangga ni Kali dengan mutawih. Allahu akbar, Allahu akbar. Mayang depan tangga. Padahal duduk di Mekah lah. Duduk di Mekah dah. Tak masuk masjid juga. Pasal apa? Pi shopping, lengoh kaki, tak dan. Kali ni Allah tutup sempadan. Habis dengan wabak. Kerajaan kita pun tak benar kita pergi Mekah, padam muka semua. Allah tarik nikmat. Tidak? Allah tarik nikmat besar kepada orang Islam. Tak boleh nak buat rukun Islam, antaranya haji. Ni hak nak main pula ni, kalau tak boleh pergi haji lagi, na'udzubillah. Kemudian Nabi SAW menyebut juga dalam hadis ni, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, kalaulah mereka mengetahui kelebihan salat subuh dan isyak secara berjamaah, la'atuhuma walau habwa, mereka akan mai walau merangkak sekalipun. Mai dalam keadaan merangkak. Dengar kata masjid buka balik, dia orang pertama sikar baju. Bini kata, hang pasal apa abang? Masjid pagi tadi mai ramai pasal apa? Kuliah subuh boleh mula dah. Mari keluar sebelah hari bulan, kata membenarkan kuliah subuh mula pada hari ini. Alhamdulillah, tazkirah Jumaat juga dibenarkan pada hari ini. Berlumba-lumba nak main pasal apa? Ada peluang buat kebaikan. Kita tak tahu peluang ni nak boleh lama mana lagi. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena pulun lah buat ibadat sikit. Macam Nabi SAW sembahyang sampai bengkak kaki. Ada satu hari Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Osman ni bila dia jadi khalifah, dia jadi pemimpin, Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu bila lepas mayang isyak, orang pakat balik, dia tawaf Kaabah. Dia tawaf balik, lepas orang balik, sekali dia mai pula, dia akan sembahyang 2 rakaat. Sebelum dia tidur, dia sembahyang 2 rakaat depan Kaabah. Orang lain balik lah. Dia mai pula masjid, dia mai pula, dia sembahyang 2 rakaat. Rakaat yang pertama dia baca juzuk 1 sampai 15. Rakaat yang kedua juzuk 16 sampai juzuk 30. Dekat orang nak subuh, orang nak azan, dia baru habis bagi salam. Ni ibadat para sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW lagi hebat amalannya, sampai Nabi SAW disebutkan hatta tatafarrata qadamahu, bengkak kaki Nabi. Bengkak bukan sebab main futsal. Ni dengar boleh mengai ni, seronok. Wow, boleh mengai. Hari ni dibenarkan untuk mancing naik houseboat. Wow, seronok. Ni kita ada usaha hati ni, Ramadan ni takut tak boleh lagi tarawih macam tahun lepas. Beringat lagi, jangan duk seronok kan. Takut besok kena kurung pula Ramadan di rumah lagi. Maklum di rumah tu komplain lah. Muslimat buat grup komplain apa hari ni. Tak puas hati apa hari ni, pakat buah tu. Saya tak puas hati suami saya jadi imam tarawih hari tu ustaz, lepas dia baca waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, batata taba'a jahaha dazara razada, Allahu akbar. Bini dia kata, abang baca apa lagu tu bang? Ni qiraat. Mohon bini. Senang dia kata qiraat. Bini pun tak tahu apa, percaya suami lah. Tangkap gambar WhatsApp kata imam, ni buku qiraat kata imam. Ni buku qiraati, maklum. Qiraati dengan qiraat tak sama. Baca Quran menggunakan qiraat sah dalam semayang,
Tapi kalau baca qiraati tak sah. Mana boleh Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim ha 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 hu 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 Allahu akbar. Mana nak sah mayang lagu tu? Tu bukan ayat Quran. Tu baru duk mengejar. Maklum kata ustaz tak tahan dah kalau Ramadan kali ni lagu ni maklum geram, maklum tak boleh pi dah. Maklum geram pasal Pak Long tu teruk sangat. Dah lah dulu duk ingat dia bodoh, dulu duk ingat. Lah ni memang betul-betul bodoh Ustaz. Duit tak ada tak apa lagi Ustaz. Suami saya ni kalau duit tak ada tak apa lagi, kalau tak boleh baca Quran saya malu Ustaz. Saya malu. Ramai ngadu tu. Allahu akbar. Malu. Macam mana kita jadi ketua keluarga Quran tak boleh baca? Jadi bila Nabi semayang sampai bengkak kaki, dikatakan kepada Nabi, kenapa buat macam ni? Isteri Nabi kata, ya Rasulullah, awak buat macam ni. Tengok, panggil Rasulullah, tak panggil abang. Panggil Rasulullah, kerana jawatan tu Allah bagi. Jawatan yang orang bagi, jangan duk panggil. Balik-balik rumah, bini tanya, Tuan Imam nak makan apa? Dia punggai dengan periuk-periuk nasi Arab tu. Amboi, panggil aku Tuan Imam. Ni abang hang ni, abang. Panggillah B ke? B, panggil B. Duk mabuk panggil B. Malu kat orang. Nabi kata apa? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Taala? Aku ni suka untuk menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Kerana aku diberi keampunan oleh Allah akan dosa-dosa aku. Jadi tanda orang yang bersyukur semayang sampai bengkak kaki. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga orang merbuk terpelihara daripada wabak yang sedang tular. Saya bila saya tengok tiap petang duk naik berapa orang tu, kita sedih pasal apa? Sedih kat kawan-kawan kita yang duduk di barisan hadapan ni. Lah ni cuaca panas. Kena pakai mask, berdiri buah kemah kan. Panas. Tu satu. Doktor pula hak tak jumpa pasangan, tak jumpa suami. Lama dah tak jumpa, 3-4 bulan dah. Pisah dengan anak-anak. Hak mana doktor pakar, anak-anak memang tak jumpa dah. Mak duk main dengan Covid hari-hari. Ayah duk main dengan orang Covid hari-hari. Berenggang 3-4 bulan dah. Jadi bila naik kes 3,000, kita rasa macam kesian. Kita okey boleh lena baring di rumah tu, golek makan ulang apa, perut kau dah besar. PKP perintah kawalan perut. Dulu PKPB perintah kawal perut besar. Buang dah B tu kan, tinggal P saja. Kau dah besar perut kita. Tapi orang yang duduk di barisan hadapan tu, kalau kita tengok, Allah, bukan saja-saja nak duduk tepi jalan, gua tu melengur, mai kereta tanya, jadi harap-harap selesailah masalah ni segera. Allah Ta'ala kembalikan negara kita seperti sedia kala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.